Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru-baru ini hangat isu tentang ketibaan rakyat Palestin yang telah cedera dan diberikan rawatan di Malaysia. Kita bersyukur kerana kerajaan yang ada pada waktu ini cukup prihatin terhadap kesengsaraan yang berlaku di Palestin. Namun demikian, yang lebih menarik lagi ialah pertanyaan daripada netizen bila rakyat Palestin yang sampai ke Malaysia ini akan dihantar semula ke Palestin. Ini jawapan yang ditunggu-tunggu rakyat Malaysia. Malaysia akan hantar pulang rakyat Palestin selepas selesai rawatan. Berita ini pastinya melegakan setengah pihak yang ada di Malaysia. Malaysia akan menghantar pulang rakyat Palestin yang dibawa ke negara ini apabila mereka selesai menjalani rawatan, kata Menteri Luar Muhammad Hassan atau dikenali sebagai Tokmat. Katanya, komitmen itu diberikan kepada pemimpin Palestin sebelum rakyat itu yang cedera menerima rawatan di Malaysia. Janji kita dengan Palestin, mereka ini tak nak keluar dari Palestin. Mereka rela mati di negara mereka. Mereka nak mati di tanah air sendiri. Jadi kita kena hantar mereka pulang. Saya berbincang dengan pemimpin Palestin. Mereka tak mahu Jordan dan sebagainya. Biarlah mereka mati di situ, katanya. Tapi kita sebagai masyarakat antarabangsa, negara mempunyai hati terhadap penderitaan. Sedikit yang kita buat tu janganlah jadi berbagai perkara yang dihebohkan sangat, kata Tokmat. Tak usah risau. Ada negeri risau kita akan hantar orang Palestin ini duduk di negeri itu. Tidak ada, katanya. Katanya ketika sidang media selepas merasmikan persidangan sayap UMNO di Pusat Dagangan Dunia Putra Kuala Lumpur malam tadi. Saudara-saudara sekalian, menambah lanjut, kata Tokmat, tak perlu risau. Orang tak ada negeri yang akan menerima rakyat Palestin ini. Tak ada, katanya lagi. Pada 16 Ogos lalu, 2 pesawat Airbus A400M milik Tentera Udara Diraja Malaysia yang membawa rakyat Palestin cedera tiba di Pangkalan Udara Subang, Selangor. Kedua-dua pesawat itu membawa seramai 41 pesakit dan 86 waris mereka berlepas dari Pangkalan Udara Al-Mazza di Kaira, Mesir. Sementara itu, Menteri Pertahanan Muhammad Khalid Nordin yang turut serta dalam sidang media itu berkata, belum ada sebarang rancangan bagi penerbangan kedua untuk membawa masuk rakyat Palestin. Buat ketika ini belum ada, kata Muhammad Khalid ketika ditanya media. Jawapan ini memang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia dan diharap dengan jawapan ini, maka sebilangan rakyat Malaysia yang masih keliru, yang mungkin masih tak tahu sepenuhnya bagaimana proses dan apa yang akan berlaku selepas ketibaan rakyat Palestin daripada bumi Gaza, kini terjawab. Keputusan kerajaan Malaysia akan hantar pulang rakyat Palestin selepas selesai menerima rawatan adalah jawapan yang ditunggu-tunggu rakyat Malaysia. Diharapkan dengan jawapan yang cukup jelas, tepat dan ringkas ini akan memberikan kelegaan kepada ramai pihak. Dan yang paling menarik lagi, Tokmat juga telah pun memberikan kenyataan muktamad bahawa tak usah risau. Ada negeri risau, kita akan hantar orang Palestin ini duduk di negeri itu. Kata Tokmat, tiada. Tidak ada. Maksudnya paling mudah difahami, tiada rakyat Palestin ini dihantar ke mana-mana negeri. Mereka hanya akan diberikan rawatan di Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini perkembangan terkini siasatan Muhyiddin Yassin berkait dengan isu 3R yang didakwa menghina Sultan Pahang. Kini, isu 3R kertas siasatan Muhyiddin telah pun dirujuk kepada pejabat peguam negara. Maknanya, bolehlah kita simpulkan mungkin
Kertas siasatan Muhyiddin telah pun selesai dan kini tinggal menunggu keputusan dan tindakan lanjut daripada pejabat peguam negara. Kertas siasatan berhubung ucapan pengurusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin yang didakwa menyentuh isu berkaitan kaum, agama dan Raja 3R telah diserahkan kepada pejabat peguam negara hari ini untuk tindakan lanjut. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hassin berkata, setakat ini polis tidak mengambil keterangan daripada 66 saksi bagi membantu siasatan. Oh maaf saya, setakat ini kata Ketua Polis Negara, beliau berkata polis telah mengambil keterangan daripada 66 saksi bagi membantu siasatan. 66 saksi bagi membantu siasatan. 66 orang yang mungkin menyaksikan kempen tersebut, ceramah tersebut, telah pun diambil keterangan oleh pihak polis. Kami juga telah merakam keterangan daripada Tan Sri Muhyiddin dan beliau menjawab semua soalan yang diberikan, kata beliau. Kertas siasatan telah dihantar ke pejabat peguam negara untuk tindakan lanjut, katanya lapor bernama hari ini. Terdahulu, Muhyiddin menerusi kenyataan yang dimuat naik di Facebook hari ini memaklumkan sudah menyerahkan beberapa dokumen kepada polis bagi membantu siasatan berhubung ucapannya semasa berkempen pada pilihan raya kecil PRK Dun Nenggiri baru-baru ini. Muhyiddin berkata, dokumen terbabit diserahkan kepada polis, mengambil keterangannya di pejabatnya di Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDI pada pukul 11 pagi tadi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Apa pula komen anda tentang isu kertas siasatan Muhyiddin ini? Saudara-saudara sekalian, menurut satu laporan yang kita telah terima, menunjukkan bahawa ada 4 kali Muhyiddin seakan-akan telah pun membelakangi Sultan di dalam paparan grafik ini. Muhyiddin penderhaka, kata dalam Harapan Daily. Ucapan dan tindakan Muhyiddin kerap menyinggung Sultan hingga pernah menyebabkan ketegangan hubungan kerajaan dan istana. Pada 29 Julai tahun 2021, timbul duka cita yang di Pertuan Agong Sultan Abdullah. Muhyiddin meneruskan pelanjutan darurat tanpa perbincangan atau perkenan penuh daripada Agong ketika COVID-19. Selain itu, pada 12 September tahun 2023, undang teguran Sultan Selangor. Tindakan Muhyiddin mengeluarkan fatwa haram sekiranya mengundi calon PH ketika PRK Kulai mendapat teguran dari Sultan Selangor. Manakala pada 1 Ogos tahun 2023, Muhyiddin telah membuat ucapan berunsur 3R berhubung berkenan isu kalimah Allah, walaupun Sultan Selangor telah bertitah larangan mempolitik, membangkit atau membahaskan isu tersebut, melanggar titah Sultan Selangor. Pada 19 Ogos tahun 2024 pula, telah pun mencetuskan murka Tengku Mahkota Pahang dengan didakwa memperlekeh dan mempertikai tugas serta peranan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah ketika baginda menjadi yang di Pertuan Agong ke-16. Tinggalkan komen anda untuk isu kali ini dengan paparan daripada Harapan Daily Muhyiddin penderhaka ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya lagi di Naziling Unity Channel. Ini adalah berita terkini dan juga perkembangan terkini PRK Nenggiri. Selepas lebih daripada 5 hari PRK Nenggiri selesai, di mana Perikatan Nasional kalah teruk sehingga lunyai tersungkur ke tanah, ini pula yang terjadi. Tak puas hati dengan keputusan itu, kini muncul pula dakwaan berlaku sogokan di Nenggiri. Perikatan Nasional akan hantar petisyen bantah kemenangan BN. Macam-macam lah. Selepas kalah, keluar pula isu sogokan. Selepas kalah, keluar pula isu petisyen. Tapi tak apalah, teruskanlah petisyen itu
supaya keadilan dapat ditegakkan, supaya tiada yang teraniaya dan terbukti siapa yang benar-benar menang dan siapa yang benar-benar kalah. Yang menang jadi abu, yang kalah pun tetap jadi saudara-saudara sekalian. Dakwaan Sugukan di Nenggiri, Perikatan Nasional akan hantar petisyen bantah kemenangan BN. Ketua Bersatu Kelantan Kamarudin Muhammad Nur mengesahkan pihaknya sedang mengumpul bukti apa yang didakwa sebagai sugukan dan ugutan ke atas pengundi. Macam-macam lah yang timbul. Ada sugukan pula, ada lagi ugutan. Perikatan Nasional PN sedang mengumpul bukti untuk memfailkan petisyen Dun Nenggiri dimenangi calon Barisan Nasional BN Azmawi Fikri Abdul Ghani 17 Ogos lalu. Ketua Bersatu Kelantan Kamarudin Muhammad Nur berkata, segala maklumat dikumpul termasuk dakwaan wujud sogokan dan ugutan kepada pengundi sepanjang kempen PRK berlangsung. Kata beliau, ya, akan file petition dan kami kini sedang kumpul semua bukti, katanya kepada FMT. Terdahulu, pengarah operasi PN PRK Nenggiri Anwar Musa membangkitkan dakwaan berlaku sogokan kepada pengundi dan salah guna aset kerajaan pusat sepanjang kempen. Dakwaan itu termasuk pengundi diberi wang dan peneroka diberi sijil perakauan milik lot rumah semasa berkempen. PRK Nenggiri Sabtu lalu dimenangi Azmawi dengan majoriti 3,352 undi, menewaskan calon PAS Muhammad Rizwadi Ismail mewakili PN. Sementara itu, Anwar Musa memaklumkan pimpinan PN akan mengadakan perbincangan Sabtu ini berhubung petisyen. Petisyen akan dibincang Sabtu ini. PN memandang serius rasuah dan penyalahgunaan kuasa yang terang-terangan berlaku, katanya. Menjadi hero sudah tentang rasuah. Tapi siapakah parti politik yang telah pernah baru-baru ini petisyen menang di kawasan tersebut karena benar-benar berlaku sogokan dalam rasuah dalam pilihan raya sehingga keputusan terpaksa dibatalkan dan diulang semula pilihan raya? Itu yang kena jawab. Itu yang perlu dijawab oleh Anwar Musa. Jangan cakap orang kerana mungkin diri sendiri yang ataupun parti gabungan itu yang akan kena balik. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.